Masuk pada perbahasan kita, tuan-tuan. Saya nak ambil satu saja, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Poin saya untuk kelas kita pada pagi ini, pada malam ini, tuan-tuan, ialah kita nak tekankan cara penggunaan 3 kaedah yang saya dah bagi pada tuan-tuan. Boleh? Walaupun minggu lepas kita dah guna lebih-lebih kurang, tuan-tuan, tapi hari ini saya nak tuan-tuan yakin cara penggunaan 3 kaedah yang saya berikan. Boleh, tuan-tuan? Mula daripada tanda wakaf, tuan-tuan dah kenal semua tanda wakaf dalam Al-Quran. Kemudian pergi kepada sebelum hara ataf. Tuan-tuan dah belajar ada 5 hara ataf. Cuma tuan-tuan perlu beringat, tuan-tuan. Sebelum hara ataf tidak tepat 100%. Ya? Baik. Dan yang ketiga barulah terjemahan mafhum. Itulah kaedah yang paling terbaik sebenarnya. Kalau tuan-tuan betul-betul dah menguasai kaedah yang ketiga itu, iaitu terjemahan mafhum, automatik kaedah sebelum hara ataf dan juga tanda-tanda wakaf itu tuan-tuan tak perlu lagi. Boleh, tuan-tuan? Okey, sekarang tuan, tengok lagi dekat depan. Kita dah potong ayat kita menjadi 7 jumlah tadi. Betul? Okey. Bermakna, tuan-tuan, jumlah dalam bahasa Arab ada 2. Betul, tuan-tuan? Kita dah ulang ya. Kita dah ulang selalu ya, supaya tuan-tuan nampak. Yang pertama, jumlah ismiyah. Yang kedua ialah jumlah fi'liyah. Kalau dimulai dengan kalimah fi'il. Yang penting tidak ada jumlah harfiah. Jadi kalau jumpa kalimah haraf, abaikan. Boleh, tuan-tuan? Okey. Jumlah ismiyah, tuan-tuan kena cari berapa perkara? 2 perkara. Iaitu subjek dan juga predikat. Betul, tuan-tuan? Subjek perkara yang kita nak bincang. Predikat benda yang kita nak bahaskan. Betul, tuan-tuan? Ada apa dengan subjek? Boleh, tuan-tuan? Subjek dan predikat dalam bahasa Arab saya dah bagi. Iaitu namanya mubtada dan juga khobar, tuan-tuan. Baris asasnya 2-2 baris depan, tuan-tuan ya. 2-2 baris depan. Mubtada baris depan, khobar pun baris depan. Betul? Okey. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah itu dimulai dengan kalimah fi'il, cara nak bahaskan, tuan-tuan kena cari 3 perkara saja. Cari fi'il yang nak dibahaskan. Siapa pelaku perbuatan tersebut? Ada ke tidak yang kena perbuatan tersebut? Kita panggil dia fa'il dan juga maf'ul. Boleh? Baik. Fa'il dalam bahasa Arab berbaris depan, maf'ul sahaja yang berbaris atas. Boleh, tuan-tuan? Ini adalah ulangan secara ringkas supaya tuan-tuan ingat balik jumlah dalam bahasa Arab, ya? Baik. Jadi dah potong ayat tadi menjadi jumlah. Sekarang kita nak bahaskan setiap jumlah, tuan. Sebab setiap jumlah dalam bahasa Arab di antara 2 saja. Sama ada dinamakan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Maka kalau tuan-tuan kata dia jumlah ismiyah, maka tuan-tuan kena faham. Dalam bahasa Arab, dia ada istilah subjek dan predikat. Ada perkara yang nak dibincang, ada yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menceritakan ada apa dengan subjek. Itu jumlah ismiyah. Boleh? Dan kalau tuan-tuan kata dia jumlah fi'liyah, maka kena faham. Kena cari 3 maklumat. Yang pertama, apa fi'il yang nak dibincangkan? Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Ada ke tidak yang kena perbuatan tersebut? Jelas ke tidak, tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Sebab kita nak bahaskan jumlah yang pertama saja. Kita kena praktik setiap minggu, wajib ada, tuan-tuan, supaya tuan-tuan ingat cara nak guna, ya. Ini teori, tuan-tuan, ya. Teori, tuan-tuan, supaya tuan-tuan nampak cara nak guna, ya. Okey, ingat ke tak ingat? Tulis di ruangan komen. Ayat yang pertama, tuan-tuan. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Ya. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Ya. Okey. Kita dah bagi tahu inna sesungguhnya, ma tidak lain,
ta'buduna kamu sembah. Min dari duni selain Allah ausana berhala. Ya. Okey. Sekarang tengok tuan-tuan. Ini potongan yang pertama yang tuan-tuan potong tadi. Soalan saya ialah, ingat tak ingat, kemudian ingat kembali. Tak mau maksiat, main ingat tak ingat ya. Tak apa, insya-Allah ingat nanti ya. Benda yang simple lah ya, benda yang simple ya. Okey, sekarang tengok ke depan. Ayat kita pada malam ini tuan-tuan, yang saya tulis dekat depan, innama ta'buduna min dunillahi ausana. Ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Okey, jawab tuan-tuan. Jumlah yang pertama, ismiyah ke fi'liyah? Baik, Tuan Aziz kata jumlah ibtidaiyah itu apa dia Ustaz? Baik, jumlah ibtidaiyah dia dah masuk perbahasan yang lebih mendalam ya. Baik. Cuma Tuan Aziz, untuk Tuan Aziz saja. Yang lain abaikan ya. Jumlah ibtidaiyah tu permulaan. Maksudnya jumlah itu berada di permulaan ayat. Itu kita panggil dia jumlah ibtidaiyah. Tapi ada kegunaannya. Yang tu kita bincang kemudian. Cuma untuk soalan Tuan Aziz, jumlah ibtidaiyah maksudnya rangkap permulaan. Boleh? Ya. Dia perbincangan yang sama. Tapi sebelum masuk kepada jumlah ibtidaiyah, tuan-tuan kena faham apa dia jumlah ismiyah dan juga fi'liyah. Baik, ahsantum. Jadi dia adalah jumlah fi'liyah. Okey, sekarang. Kalau tuan-tuan kata dia adalah jumlah fi'liyah, bermakna tuan-tuan kata jumlah ini dimulai dengan kalimah fi'il. Betul tuan-tuan? Baik. Soalan saya, mana kalimah fi'il yang pertama dalam ayat kita? Jawab tuan-tuan. Ya. Yang ayat setengah jam yang terakhir ni kita nak praktikkan ayat kita. Ayat kita mudah saja. Cuma kita nak tuan-tuan jawab betul-betul. Yang ni saya akan tanya jawab ya. Pastikan tuan-tuan standby untuk type di ruangan komen. Okey, soalan saya sekarang. Innama ta'buduna min dunillahi. Tuan-tuan kata ini adalah jumlah fi'liyah. Bermakna jumlah ini dimulai dengan kalimah fi'il. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Mana kalimah fi'il yang pertama? Jawab ringkas-ringkas saja tuan-tuan. Pastikan tuan-tuan jawab saja. Saya nak buat kepastian saja. Sebab kelas kita ni 25 orang. Ramai juga ya. Baik. Ta'buduna. Ahsantum. Fi'il kita ialah kalimah ta'buduna. Kalimah apa tuan? Kalimah ta'buduna. Kamu sembah. Dia fi'il apa ni tuan? Dia adalah fi'il mudhari' tuan. Sebab apa fi'il mudhari'? Sebab tidak ada telah. Ya. Ustaz, macam mana nak kenal fi'il ni? Nak kenal fi'il madi mudhari' kalau tak ada terjemahan, sabar, tak sampai lagi. InsyaAllah. Ya. Semakin dekat tuan-tuan. Ya, semakin dekat. Cuba kita nak tuan-tuan selesai masalah-masalah yang ni dulu. Nak kenal fi'il mudah je tuan-tuan. InsyaAllah. Mudah tuan-tuan ya. Cuba permulaan tuan-tuan tahu ta'buduna dia adalah fi'il mudhari' sebab tidak ada telah. Ya. Okey, sekarang tuan. Kalau betul ta'buduna ini adalah kalimah fi'il yang pertama, habis tu sebelumnya tuan-tuan ada kalimah innama ni tuan-tuan. Innama ni tuan, ya. Inna, ada kalimah inna, ada kalimah ma ni tuan-tuan, ya. Inna dan juga ma ni, tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa ni tuan-tuan? Ya. Kalimah inna dan juga ma, tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa tuan-tuan? Saya nak tuan-tuan jawab dengan detail. Kalau dia kalimah isim, mana bukti inna ataupun ma itu adalah kalimah isim? Jawab terus dulu. Kalau tuan-tuan kata innama ini adalah kalimah fi'il, inna itu fi'il apa? Madi ke mudhari' ke amar, ma itu fi'il madi ke mudhari' ke amar. Boleh? Kalau tuan-tuan nak kata dua-dua itu adalah kalimah haraf tuan, maka cuba jelaskan. Inna itu tuan-tuan nak panggil dia haraf apa? Ma itu haraf apa? Sebut dengan detail tuan. Sekarang tuan-tuan dah faham. Ayat kita pada malam ini dimulai dengan kalimah ta'buduna. Dia adalah kalimah fi'il yang pertama. Baik, sekarang. Innama sekarang. Masalah kita ialah masalah innama tuan-tuan. Dia ada dua kalimah yang sebelumnya. Dia adalah kalimah haraf. Baik, sekarang jelaskan dekat saya. Kalau betul tuan-tuan kata inna dan juga ma ini dua-dua adalah kalimah haraf tuan-tuan. Tuan-tuan nak panggil dia haraf apa ni tuan-tuan? Inna haraf apa, ma haraf apa? Pandai sangat. Kita dah belajar.
Kalau namanya haraf, maka haraf itu wajib ada nama. Betul tuan? Ya. Kalau inna dan juga ma itu adalah kalimah haraf, maka perkara yang wajib tuan-tuan jawab ialah apa nama haraf tersebut. Pandai sangat sebut haraf ni tuan. Haraf apa tuan-tuan? Ya. Jawab dua-dua tuan. Inna haraf apa? Ma haraf apa? Pandai sangat ni tuan ya. Inna terjemahannya sesungguhnya. Ma terjemahannya tidak tuan. Ahsantum. Ahsantum ya. Jadi inna ini adalah haraf taukid. Haraf taukid tuan. Itu haraf penegasan. Betul tuan? Kita dah belajar. Dan ma pula haraf apa tuan? Ma adalah haraf nafi. Macam mana tahu dia haraf nafi? Kita dah bagi kaedah. Ma terjemahannya tidak. Ada perkataan tidak, automatik dia adalah kalimah haraf nafi. Boleh tuan? Okey, sekarang tuan. Jadi tuan-tuan dah dapat jawapan. Inna haraf, ma pun haraf. Maka confirmlah dua-dua ini kita abaikan. Jadi confirm ayat kita dimulai dengan ta'budun. Bermakna confirm juga dia adalah jumlah fi'liyah. Betul tuan? Maka tuan-tuan perlu faham. Kalau betul dia jumlah fi'liyah, maka cari berapa maklumat? Cari 3 maklumat. Ya? Fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Okey, soalan saya. Ya, soalan saya. Mana kalimah fi'il yang kita nak bincang tuan? Yang kita nak bincang ialah ta'buduna. Betul tuan? Ya. Dengan sebab ta'buduna inilah dia jadi jumlah fi'liyah. Bermakna itulah fi'il yang kita nak bahaskan. Boleh tuan? Okey. Soalan saya sekarang tuan. Apa maksud ta'buduna? Ta'buduna ialah maksudnya sembah tuan. Ya? Ta'buduna sembah. Okey, sekarang saya nak tanya tuan. Siapa fa'il kepada kalimah ta'buduna? Siapa pelaku kepada kalimah ta'buduna? Siapa yang sembah ini tuan-tuan dalam ayat kita tuan-tuan? Siapa pelakunya tuan-tuan? Siapa dulu tuan? Jadi sekarang kita nak bahaskan ta'buduna. Cerita kita ini ialah berkaitan dengan perbuatan sembah. Siapa yang sembah ni? Ya. Siapa yang sembah sekarang tuan? Tengok tuan. Innama ta'buduna. Ta'buduna di sini tuan-tuan, siapa pelakunya? Sebab Allah nak bincang dengan tuan-tuan kalimah perbuatan sembah. Siapa yang sembah ni tuan? Baik, ahsantum. Ahsantum. Fa'ilnya ialah siapa tuan-tuan? Pelakunya siapa tuan-tuan? Pelakunya ialah kamu. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil dia antum. Baik, dah selesai ke belum? Belum selesai lagi tuan-tuan. Jawab lagi soalan saya ya. Okey, dengar betul tuan. Dengar betul. Sekarang tuan, fa'il ataupun pelakunya dalam ayat kita ini tidak disebut dengan jelas. Betul tuan? Maka kita dah belajar. Ketika mana pelakunya tidak disebut dengan jelas, maka waktu itu kita kena cari ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah ta'buduna. Betul tuan? Sebab dekat ayat kita tak ada pun sebut siapa yang sembah ya. Ali yang sembah ke, Muhammad yang sembah ke, Musa yang sembah ke, tak ada tuan. Betul tuan? Maka tidak disebut dengan jelas. Maka tuan-tuan kena faham, fa'ilnya, pelakunya ialah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah ta'budun. Betul tuan? Dalam kalimah ta'budun ada ganti nama apa? Ganti nama kamu ataupun antum. Betul tuan? Baik, sekarang dah selesai ke belum? Belum selesai lagi. Saya nak tanya tuan-tuan. Siapa kamu ataupun antum ini sebenarnya tuan-tuan? Siapa dia sebenarnya tuan-tuan? Kita orang yang belajar bahasa Arab tak boleh buat macam tu. Ya, sebab dia tergantung sekarang. Kamu sembah. Kita tahu dia kamu. Siapa kamu ni tuan? Kamu tuan-tuan nak refer kepada siapa? Jawab tuan-tuan. Jawapannya kita refer kepada siapa ni tuan? Ya, kita nak refer kepada siapa tuan? Ahsantum. Ahsantum ya. Kita nak refer kepada kaum Nabi Ibrahim tuan-tuan. Dalam ayat cerita kita ni, dia masih lagi berkait dengan cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, berkait dengan kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi seolah-olah Allah nak bagi tahu kita sekarang tuan, sesungguhnya tidak lain kamu. Ya, ini ucapan Nabi Ibrahim kan? Sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah, wahai kaum Nabi Ibrahim,
apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu hanyalah patung-patung berhala. Bermakna tuan-tuan faham sekarang yang melakukan perbuatan sembah ni siapa? Kaum Nabi Ibrahim. Boleh tuan? Ya. Cuma kita dah bagi tahu tuan ya. Nanti kita bagi tu. Okey, selesai dulu. Okey. Sekarang fa'ilnya kita dah jumpa, perbuatan sembah. Pelakunya pun kita dah tahu tuan. Sebenarnya ialah kaum Nabi Ibrahim. Baik, soalan yang terakhir. Maf'ul. Ada ke tidak maf'ul dalam ayat kita? Ada ke tidak yang kena sembah dalam ayat kita? Jawab tuan-tuan. Kaum Nabi Ibrahim ni sembah apa dalam ayat kita tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Ada ke tidak maf'ul pada malam ini tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Ada ke tidak maf'ul pada malam ini? Jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Ya. Ada ke tidak maf'ul pada malam ini? Ahsantum ya. Maf'ul kita pada malam ini ialah kalimah apa tuan? Kalimah ausanan. Ya. Bermakna kita nak kata tuan-tuan, kaum Nabi Ibrahim itu sembah apa? Kaum Nabi Ibrahim itu sembah patung-patung berhala. Nampak tuan? Patung-patung berhala ini yang kena sembah oleh kaum Nabi Ibrahim. Jelas ke tidak tuan? Baik, sekarang soalan saya tuan. Pandai sangat sebut ausanan itu maf'ul. Betul tuan-tuan? Mana bukti ausanan itu boleh menjadi maf'ul tuan? Saya nak tanya lagi tuan. Mana mengikut kaedah bahasa Arab, ausanan itu boleh kita panggil dia maf'ul tuan? Mana bukti tuan-tuan? Ya, mesti ada bukti mengikut kaedah bahasa Arab tuan. Ya. Mana bukti yang menunjukkan ausanan ini boleh menjadi maf'ul tuan? Ya. Mana bukti tuan-tuan? Ya, mana bukti? Kalau fa'il tadi sebab dia adalah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah ta'buduna, maka dia adalah fa'il. Sekarang mana bukti ausanan ini boleh menjadi maf'ul? Baik, ahsantum. Sebab hujungnya berbaris atas. Sebab kita dah belajar maf'ul mesti berbaris atas dan ausanan memang berbaris atas. Betul tuan-tuan? Okey, sekarang soalan saya sekarang. Ini soalan yang paling penting. Okey. Ini soalan yang simple tuan-tuan. Soalan yang tuan-tuan boleh jawab insya-Allah ya. Baik. Fi'il kita ialah ta'buduna. Pelakunya ialah antum. Antum ini kita refer kepada kaum Nabi Ibrahim. Bermakna yang sembah itu ialah kaum Nabi Ibrahim. Betul tuan-tuan? Baik. Kaum Nabi Ibrahim itu sembah apa? Ausanan. Patung-patung berhala. Mana bukti ausanan itu boleh menjadi maf'ul pada malam ini? Sebab hujungnya berbaris atas. Betul tuan-tuan? Okey, soalan saya tuan. Jawab tuan-tuan. Kenapa ausanan ini tuan-tuan kata dia maf'ul? Jawab soalan saya ya. Baik. Kenapa tuan-tuan tak kata min dunillahi ini maf'ul tuan? Kenapa tuan? Jawab tuan. Kenapa ausanan jauh ni tuan? Kenapa ausanan ini tuan-tuan boleh panggil dia maf'ul? Kenapa min dunillahi ini tuan-tuan tak boleh panggil dia maf'ul? Cuba jawab tuan-tuan. Saja nak uji tuan-tuan ya. Baris tanwin di atas. Jangan jawab baris tanwin di atas Tuan Aziz. Jawab jawapan yang tepat, hujungnya berbaris atas. Itu bukti yang paling kukuh yang menunjukkan dia adalah maf'ul. Boleh? Sebab maf'ul dalam bahasa Arab mesti berbaris atas. Dan ausanan memang berbaris atas. Sekarang saya nak tanya soalan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ayat kita apa ya? Innama ta'buduna min dunillahi ausanan. Kenapa ausanan itu yang tuan-tuan boleh panggil dia maf'ul? Kenapa min dunillahi itu tuan-tuan tak boleh panggil dia maf'ul? Kenapa tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Yang tu saya nak bahaskan dengan tuan-tuan sebenarnya. Ya. Ta'buduna ausana ni adalah perkara yang biasa kita jumpa. Yang tak biasa jumpa min dunillahi ini tuan. Kenapa min dunillahi ini kita tak panggil dia maf'ul? Kenapa tuan-tuan? Tiba-tiba kita lompat tuan-tuan pergi kepada ausanan itu. Ausanan itu yang menjadi maf'ul. Kenapa min dunillahi itu tidak jadi maf'ul? Kenapa tuan-tuan?
Hebat Tuan Pudin. Sebab adalah perbahasan dia. Baik. Kak Anisah. Isim baris isim baris atas. Kak Siti Mazmin, isim yang berbaris atas. Okey, ahsantum ya. Okey. Jawapan yang mudah tuan. Pandai betul Tuan Pudin. Ada perbahasan tu nak buat macam mana kan? Jadi tuan, tengok ya. Baik. Hujah yang paling kuat tuan. Hujah yang paling kuat ialah kita boleh bagi tahu sebab min dunillahi itu tidak berbaris atas. Itu je jawapan yang mudah tuan. Ya. Sebab kita dah belajar tuan. Maf'ul mestilah berbaris atas. Betul tuan? Min dunillahi ausanan. Keempat kalimah tersebut mana yang berbaris atas? Jawapannya ausanan. Sebab itulah kita kata ausanan tu maf'ul. Ada min hujungnya baris mati. Duni hujungnya berbaris bawah. Allahi berbaris bawah, tidak berbaris atas. Betul tuan? Maka macam mana kita nak kata dia maf'ul? Betul tuan? Jadi alasan kita ialah kenapa tidak dipanggil maf'ul? Jawapan mudah, tidak berbaris atas. Sebab syarat untuk menjadi maf'ul mestilah berbaris atas. Okey, sekarang baru saya nak tanya tuan. Saya nak tanya ya. Habis tu kalau tak panggil maf'ul, tuan-tuan nak panggil apa? Okey, sekarang tengok dekat depan. Tengok dekat depan ya. Baik. Min tuan. Min tuan. Tengok ya. Min. Hujungnya berbaris mati tuan ya. Min tuan ya. Kalau saya tanya tuan. Min dari tuan. Isim ke fi'il ke haraf? Jawab tuan. Min isim ke fi'il ke haraf? Okey, jawab tuan. Mim isim ke fi'il ke haraf? Mim dari. Seperti biasa saya dah bagi tahu tuan-tuan. Jawab jawapan yang penuh. Kalau isim, mana bukti dia kalimah isim? Kalau dia kalimah fi'il, fi'il apa? Madi ke mudhari' ke amar? Kalau dia haraf, haraf apa? Jawab tuan. Ini adalah soalan yang terakhir tuan ya. Kita nak selesaikan min dunillahi saja tuan. Baik, kita panggil dia haraf jar. Ahsantum ya. Dia adalah haraf jar tuan ya, ataupun kita panggil dia haraf baris bawah. Apa fungsi haraf baris bawah tuan? Fungsinya membaris bawahkan isim selepasnya. Sebab itulah duni berbaris bawah. Siapa punya kerja? Min punya kerja. Boleh tuan-tuan? Okey. Sekarang soalan saya tuan. Dengar betul-betul ya. Dengar betul-betul. Kalimah min dan juga duni tuan-tuan. Dengar betul-betul tuan. Min dan juga duni dalam bahasa Arab kita panggil dia pasangan. Kita panggil dia pasangan apa tuan? Kita panggil dia pasangan jar dan majrur. Pasangan apa tuan? Pasangan jar dan majrur. Okey, tengok dekat depan tuan. Sebab kita nak bagi tahu tadi tuan. Kalau tak panggil maf'ul, kita nak panggil apa? Jawapannya ialah kita panggil dalam bahasa Arab pasangan jar dan majrur. Ya. Baik. Mana jar? Jar tu haraf jar tadi. Min tuan. Min tu haraf jar ya. Mana majrur? Majrur isim yang berada selepasnya, iaitu duni. Jadi min itu jar, duni itu kita panggil dalam bahasa Arab majrur. Jadi min duni ini kita panggil dia pasangan apa tuan? Pasangan jar dan majrur. Tulis di ruangan komen. Jar majrur jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Jar dan majrur. Jelas ke tak jelas? Okey, tulis tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan dapat istilah yang baru. Ya, sebab tu saya nak tambah, saya nak kena bincang ayat ni, ya. Sebab ada benda yang kita akan kaitkan selepas daripada ini, selepas tuan-tuan tahu pasangan jar dan majrur. Sebenarnya tuan-tuan dah jumpa acap kali. Cuma hari ni baru kita bagi supaya tak nak serabutkan tuan. Ya, sebab tak penting sebelum ni, ya. Sekarang bermula daripada hari ni dia dah jadi penting, ya. Tuan-tuan kena faham. Setiap kali jumpa haraf jar, selepasnya dipanggil majrur, maka pasangan min duni itu kita panggil dia pasangan jar dan majrur. Boleh tuan-tuan? Kita panggil dia pasangan apa tuan? Pasangan jar dan majrur. Ahsantum. Ahsantum. Okey, sekarang tuan, soalan saya seterusnya. Okey. Habis yang ni tutup kelas kita tuan.
Habis yang ni tutup kelas kita ya. Pasangan jar dan majrur. Saya tulis kat tepi tuan-tuan. Jar dan majrur ya. Okey. Jar itu min, majrur itu ialah duni ya. Jar dan majrur. Okey, sekarang soalan yang seterusnya tuan. Fokus pada duni pula tuan. Fokus pada duni pula ya. Duni tuan-tuan. Duni, kalimah duni tuan. Duni selain. Duni selain. Isim ke, fi'il ke, haraf. Jelas tapi terkejut sikit. Dapat tajuk pasangan jar majrur. Tak apa Tuan Muhammad Syed. Hari ni kita tambah. Hari ni, yang ni baru tajuk tambahan kita. Ya. Yang lain semua ulangan. Yang lain semua ulangan. Ini tajuk yang baru hari ni. Tapi mudah saja. Kita jumpa jar majrur, haraf jar, ingat ada pasangannya namanya majrur. Ya. Terima sajalah ustaz. Tak apa. Dalam bahasa Arab, kenapa tak dipanggil maf'ul? Kita panggil dia pasangan jar dan majrur. Boleh? Okey. Pergi lagi tuan-tuan. Pergi lagi tuan-tuan. Ya. Duni. Duni selain isim ke, fi'il ke, haraf. Kalau isim, mana bukti dia kalimah isim? Ya. Mana bukti duni adalah kalimah isim? Jangan jawab isim saja. Rugi masa kita tuan. Jawab. Kalau isim, mana bukti dia isim? Kalau dia fi'il, fi'il apa? Kalau dia haraf, haraf apa? Boleh tuan-tuan? Rasa-rasanya isim. Tak aci betul Tuan Fudin. Main rasa-rasa ya. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Duni adalah kalimah isim. Mana bukti dia kalimah isim? Hujungnya berbaris bawah. Tapi ada tanda yang kedua tuan-tuan. Apa dia tanda yang kedua selain daripada baris bawah? Duni ini adalah kalimah isim sebab hujungnya berbaris bawah. Tapi selain daripada baris bawah, ada tanda yang kedua. Apa dia tanda yang kedua tuan-tuan? Apa dia tanda yang kedua selain daripada baris bawah tuan-tuan? Apa dia tuan-tuan? Okey, semua jawab baris bawah tuan-tuan ya. Okey, selain daripada duni itu berbaris bawah, ada tanda yang kedua yang menunjukkan dia adalah kalimah isim. Ahsantum. Jawapan yang tepat iaitu selepas ataupun kita sebut ba'da haraf jar. Ya. Ba'da haraf jar, selepas haraf jar. Baik. Yang penting duni adalah kalimah isim. Betul? Okey, sekarang soalan yang kedua tuan. Soalan yang kedua. Kalimah yang terakhir hari ini tuan. Allahi tuan. Allahi isim ke fi'il ke haraf tuan? Allahi isim ke fi'il ke haraf? Nak bersandar. Ya, bagus ya. Kak Siti Mazmi ya. Okey. Allahi pula tuan. Allahi tuan. Allahi, Allah. Isim ke fi'il ke haraf? Okey, jawapannya ba'da haraf jar, selepas haraf jar. Okey, kalimah Allah pula tuan. Allahi. Isim ke fi'il ke haraf tuan? Jawab tuan. Ya. Baik. Kak Asnam betul, dia adalah kalimah isim. Mana bukti dia kalimah isim tuan? Okey. Jadi Allahi juga adalah kalimah isim. Sebab hujungnya berbaris bawah. Ya, hujungnya berbaris bawah. Yang kedua ada alif lam di pangkal ya. Baik, sekarang tuan. Poin penting saya ialah duni dan juga Allahi pula tuan-tuan. Kita panggil dia dua isim yang berdampingan. Betul tuan? Dua isim yang berdampingan. Kita dah belajar dua isim yang berdampingan dalam bahasa Arab. Ada dua pasangan. Pasangan yang pertama pasangan zat dan sifat. Pasangan yang kedua ialah pasangan sandar menyandar. Ataupun kita panggil dia pasangan mudhaf mudhafun ilaih. Jadi soalan saya tuan-tuan. Ya. Jawab tuan-tuan. Dunillahi. Kita panggil dia pasangan zat sifat ke pasangan sandar menyandar ataupun mudhaf mudhafun ilaih. Jawab tuan-tuan. Ya. Jawab tuan-tuan. Okey, kita ada masa sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. InsyaAllah sempat tuan-tuan ya.
Ialah pasangan apa tuan? Dia adalah pasangan mudhafun ilaih, ya. Okey. Sekarang tuan-tuan ada dua pasangan dalam ayat kita hari ni, ya. Dia adalah pasangan mudhafun ilaih. Ataupun kita panggil dia sandar menyandar. Sandar menyandar, ya. Okey, sekarang tuan. Kita dah bagi tahu tuan-tuan, ya, fungsi isim yang kedua menjelaskan maksud isim yang pertama. Betul tuan-tuan? Bermaksud isim yang pertama itu dia menyandar kepada kalimah isim yang kedua. Betul tuan-tuan? Baik. Jadi, sesungguhnya tidak lain apa yang kamu sembah selain apa ni tuan-tuan. Jadi makna itu seolah-olah tergantung. Betul tuan-tuan? Maka perlu berhajat kepada isim yang kedua, iaitu selain Allah. Jadi Allah menjelaskan selain apa yang kita nak tuan-tuan, ya. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir, ya. Baik, sekarang saya nak bahaskan baris sedikit tuan-tuan, ya. Kita dah bahaskan cuma sebagai ingatan bersama, ya. Saya dah bagi tahu tuan-tuan, sandar menyandar, sandar isim yang pertama, menyandar isim yang kedua. Betul tuan-tuan? Ya. Sandar isim yang pertama tidak ada baris asas. Betul? Dia boleh berbaris depan, boleh berbaris atas, boleh berbaris bawah. Dia tak ada baris asas tuan-tuan. Boleh? Yang tuan-tuan perlu faham hanyalah kalimah yang kedua, menyandar. Boleh tuan? Menyandar ada baris asas. Baris asasnya ialah berbaris bawah. Boleh tuan-tuan? Jadi kenapa Allahi berbaris bawah pada hari ini? Jawapannya sebab dia adalah menyandar ataupun mudhafun ilaih. Boleh tuan-tuan? Dan kalimah duni, kenapa dia berbaris bawah? Dia berbaris bawah sebab haraf jar, bukan sebab mudhaf. Sebab mudhaf ataupun sandar tidak ada baris asas. Boleh tuan-tuan? Jadi, hari ini kita nak jelaskan. Boleh jelaskan tuan. Kenapa ausanan ini yang dikatakan maf'ul, min dunillahi ini tidak boleh dikatakan maf'ul? Jawapannya yang pertama sebab tidak berbaris atas. Itu yang pertama. Boleh? Baik. Yang kedua yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan, kalau kita tak panggil dia maf'ul, kita nak panggil apa? Jadi sekarang tuan-tuan ada dua nama yang baru. Yang pertama dipanggil jar dan majrur, iaitu min duni. Dan yang kedua dia adalah pasangan sandar menyandar ataupun pasangan mudhafun ilaih, dunillahi. Boleh tuan-tuan? Jadi kalau dah ada nama, nak buat apa pakai nama orang? Betul tak? Itulah saya. Kalau dah ada nama, kenapa nak pakai nama orang? Sebab itulah ausanan sahaja yang dikatakan maf'ul. Adapun min dunillah dalam bahasa Arab kita panggil dia pasangan jar majrur, dan juga dunillah pasangan sandar menyandar ataupun mudhafun ilaih. Siapa yang faham semua pada malam ini? Jawab subhanallah. Dah selesai tuan-tuan. Jawab subhanallah. Jadi malam ini tuan-tuan, malam ini satu je tajuk yang baru, iaitu jar dan majrur. Boleh tuan-tuan? Ya. Yang lain-lain semua ulangan tuan. Semua ulangan. Tajuk baru satu je. Jar majrur. Ya, macam mana nak kena jar majrur? Ada haraf jar, maka adalah majrur. Maka dia pasangan jar dan majrur. Siapa yang faham semua, jawab subhanallah. Okey. Sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang penting yang saya tekankan pada malam ini ialah cara untuk gunakan 3 kaedah yang saya berikan pada tuan-tuan. Guna betul-betul selepas ini, tidak ada isu lagi tuan-tuan tak boleh potong ayat kita. Mula dengan tanda wakaf. Selepas dah potong mengikut tanda wakaf, semak setiap bahagian potongan itu ada ke tidak di tengah-tengahnya haraf ataf. Kalau ada, bermakna ada jumlah yang lain, ya. Kalau tak ada, satu jumlah. Kemudian barulah pergi kaedah yang terakhir, iaitu tarjemahan mafhum. Semak setiap potongan-potongan yang kita sudah potong, ya. InsyaAllah
Mudah-mudahan dengan cara ini tuan-tuan akan lebih pandai, lebih faham ayat Al-Quran setiap kali kita baca, insya-Allah, dan lebih memudahkan tuan-tuan baca selepas daripada ini, insya-Allah. Sampai di sini saja kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan, jawab dekat ruangan komen, lama dah tak tanya. Ilal liqa. Ilal liqa. Apa jawapan tuan-tuan? Jumpa lagi. Assalamualaikum.